Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fatimah binti Abdul Samad daripada Fakulti Pengajian Islam, Dakwah dan Kepimpinan tahun 2. Baik, perkongsian saya adalah berkaitan dengan jihad dalam melawan penyakit hati. Seperti yang kita ketahui, hati adalah satu elemen penting yang ada di dalam tubuh badan manusia. Ini kerana daripada hati terbentuknya, terlahirnya sikap yang baik ataupun sikap yang buruk. Hati adalah penentu atau cerminan dari sikap dan perbuatan manusia. Isi hati yang ada pada diri seseorang hanya dirinya sahaja dan Allah yang Maha mengetahui. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dengan pelbagai kelebihan seperti dapat merasakan perasaan sedih, gembira, marah melalui hatinya sendiri. Selain itu, isi hati seseorang dapat menjadi penentu kepada akhlaknya. Hal ini kerana apabila seseorang memiliki hati yang baik, maka akhlaknya juga pasti baik. Manakala apabila seseorang memiliki hati yang buruk, maka akhlaknya juga pasti akan terlihat buruk. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang membawa maksud tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar dalam melakukan sesuatu perbuatan. Di dalam Islam, akhlak terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah yang membawa maksud akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahawa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya dan ia muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab sifat-sifat tercela yang lainnya iaitu hasad yang membawa maksud iri hati, riak dan ujub iaitu angkuh ataupun sombong. Dari ketiga-tiga penyakit hati tersebut, hasad dengki merupakan sifat buruk yang sangat dahsyat yang ada di dalam diri seseorang kerana ia boleh membawa kepada kemudaratan terhadap diri sendiri dan juga orang sekeliling. Bermula dari rasa iri hati yang tidak dikawal akan menyebabkan berlakunya pergaduhan yang boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan termasuk sesama saudara atau darah daging sendiri. Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapa pun menghindari dari penyakit hati ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatabah." Maksudnya, jauhkanlah dirimu dari hasad kerana sesungguhnya hasad memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman yang membawa maksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Kerana bagi lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah daripada kurniaannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Akhir sekali, terdapat beberapa cara bagi menjauhi penyakit hati ini. Antaranya ialah, yang pertama adalah memperbanyakkan berdoa kepada Allah SWT agar dijauhi daripada sifat-sifat yang boleh menimbulkan penyakit hati. Yang kedua ialah memperbanyakkan beristighfar kepada Allah kerana insya-Allah dengan istighfar dapat menghapuskan dosa dan noda penyakit hati ini. Yang ketiga ialah memperbanyakkan ibadah kerana dengan memperbanyakkan ibadah dan pengetahuan mengenai agama, seseorang pasti akan menemukan cara untuk menjadi peribadi yang baik. Yang keempat ialah memperbanyakkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah bagi menimbulkan kesedaran di dalam diri kita bahawa setiap hamba Allah, setiap orang telah Allah aturkan rezeki masing-masing. Dan yang terakhir ialah menjaga silaturahim sesama sendiri kerana dengan menjaga silaturahim akan menimbulkan suasana yang mawaddah dan warahmah, insya-Allah. Alhamdulillah, itulah sedikit perkongsian daripada saya mengenai jihad melawan penyakit hati. Ini kerana hati adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga kerana pada hari akhirat hati ini akan dipersembahkan oleh Allah kerana Allah melihat dalam setiap perbuatan kebaikan dan amalan kita. Allah melihat melalui niat di dalam hati kita sendiri. InsyaAllah, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.